Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam di atas soalan dikemukakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga hari ini iaitu 31 Mac 2014, projek membina Hospital Shah Alam Selangor telah mencatatkan kemajuan siap 100% untuk skop struktur fizikal bangunan dan 86% untuk skop komponen peralatan, iaitu melibatkan pembelian, pemasangan dan pengujian peralatan hospital. Berdasarkan tempoh kontrak semasa, projek membina Hospital Shah Alam dijangka akan siap sepenuhnya pada 24 September 2014. Jumlah keseluruhan kos projek yang terlibat setakat ini adalah sebanyak 550.8 juta, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 410.8 juta ialah untuk kos kontrak semasa dan 140 juta lagi untuk yang lagi melibatkan bayaran kos kontrak terdahulu yang telah ditamatkan pada bulan September 2010. Sekian, terima kasih. Yang Hormat Shah Alam. Terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa semua wakil rakyat dalam parlimen ini pun naik letih dengar soalan tentang Hospital Shah Alam. Sejak 2008 sampai sekarang, soalan saya hampir tiap-tiap tahun saya timbulkan. Dan amat malang, masih lagi belum siap walaupun dijangka akan siap pada 24 September 2014. Saya nak tanya Menteri, tapi malangnya Menteri tak hadir. Dia janji nak bawa saya lawatan tapak, tapi akhirnya dia tak bawa saya, dia bawa Tanjung Garang. Sedangkan hospital itu di Shah Alam. Saya nak tanya kenapa saya tak dibawa untuk melawat tapak. Saya ahli parlimen Shah Alam. Hospitalnya di Shah Alam. Yang ini bincang kat luar je lah. Dan saya nak tanya juga, adakah ini satu perkara yang biasa bagi Kementerian Kerja Raya? Projek yang 2 tahun, akhirnya makan masa 6 tahun. Yang sepatutnya 480 juta menjadi 550 juta. Apa puncanya? Siapa perlu dipertanggungjawabkan? 70 juta duit rakyat telah dibazirkan. Dan bagaimana pihak kementerian nak tentukan peristiwa yang seperti ini tidak akan berulang, walaupun ianya merupakan satu kebiasaan di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Banyak soalan tu, cukup, tapi hanya satu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan. Izinkan saya untuk menjawab, Yang Berhormat. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa Yang Berhormat mengikut rekod saya sudah bertanya soalan ini 8 kali. Saya melihat ini sebagai keprihatinan, Yang Berhormat. Ya, saya ingat keprihatinan secara ikhlas untuk melihat pembinaan Hospital Shah Alam ini dapat dilaksanakan. Alhamdulillah. Dan untuk menjawab kepada soalan Yang Berhormat mengenai lawatan tersebut, memang benar kita terpaksa menangguhkan sebanyak 2 kali lawatan tersebut di atas sebab yang tidak dielakkan, Yang Berhormat. Tapi saya mendapat komitmen Yang Berhormat Menteri, sekiranya selepas ini Yang Berhormat ingin melawat Hospital Shah Alam, kita akan aturkan. Sekiranya Yang Berhormat Menteri ada komitmen, saya sendiri boleh bersama-sama dengan Yang Berhormat untuk membuat lawatan. Kita tak ada menyembunyikan apa-apa, Yang Berhormat. Kita tidak ada. This is my floor, Yang Berhormat. Izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat banyak. Jadi saya kena bagi tahu rakyat ni. Saya tak nak rakyat terpesong dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Yang Berhormat, untuk menjawab kepada beberapa persoalan, biarlah saya menjawab secara ringkas. Yang Berhormat, kos yang terlibat pada awalnya
pembinaan hospital ini adalah sebanyak 482.600,000 yang berhormat, ya. Tapi seperti yang berhormat ketahui, disebabkan oleh kegagalan pihak kontraktor pertama, ianya terpaksa dimuktamadkan kerana atas sebab-sebab tidak ada, ya, progres kerja dilaksanakan, dan pada 10 Oktober cadangan pelantikan kontraktor baru telah dilaksanakan, dan untuk pengetahuan yang berhormat, kos yang berlaku iaitu 550 juta itu disebabkan oleh, ya, penempatan kontrak, dan hanya 140 juta, ya, telah diberikan ataupun di award kepada kontraktor pertama berdasarkan progres kerja iaitu 27%, ya, dan baki kontrak yang belum dilaksanakan adalah sebanyak 352 juta yang berhormat, ya. Jadi perbezaan kos kontrak asal dan kos tender semula hanya 58 juta yang berhormat, ya, bukan 70 juta seperti yang dikatakan oleh yang berhormat. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, pihak kementerian telah mengambil tindakan, dan izinkan saya Datuk Seri Yang di-Pertua untuk menyatakan di sini bahawa pihak cawangan kontrak ukur bahan, ya, telah menyediakan final account statement dengan izin untuk jumlah yang akan dituntut semula oleh kerajaan ke atas kontraktor yang pertama tadi yang berhormat, ya. Dan pada masa yang sama, seperti yang juga yang berhormat ketahui, pihak kontraktor asal juga telah mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan, dan perkara ini sedang disemak oleh Jabatan Peguam Negara. So jangan katakan tidak ada tindakan yang berhormat, ada tindakan, ya. Kita akan pastikan, ya, kita mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut dasar perundangan yang sedia ada. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dah. Giliran Titi Wangsa dah, Muhammad. Ya, Titi Wangsa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kepala Menteri. Soalan tambahan saya nak tahu dalam proses kita membina hospital ini, lazimnya berapakah jangka masa yang diperlukan untuk membina sesebuah hospital, contoh saiz hospital yang Shah Alam ini? Ini adalah kerana ini bukan merupakan salah hospital yang pertama. Kita telah bina hospital ini hampir seluruh negara. Tetapi kita sentiasa berdepan dengan masalah kelewatan ini. Kontrak yang bermula daripada 482 juta, akhirnya selepas 8 tahun jadi 550 juta. Jadi saya nak tahu, adakah kelewatan kerajaan membayar kontraktor-kontraktor ini merupakan salah satu sebab kenapa banyak kontraktor tidak boleh menyiapkan projek-projek mereka dengan masa yang telah ditetapkan, ataupun kerana JKR salah buat estimate terhadap kos apabila untuk membuat tender kepada kontraktor-kontraktor tersebut. Sekian. Terima kasih kepada soalan yang berhormat Titi Wangsa, ya. Dan izinkan saya juga menerangkan di sini sekaligus untuk menjawab persoalan yang telah dibangkitkan semula oleh yang berhormat Shah Alam. Yang berhormat, selalunya, ya, jangka masa yang diperlukan untuk pembinaan hospital yang mempunyai jumlah katil yang 300 hingga 500 adalah selama 3 tahun. Ya, ini adalah tempoh yang selalunya diberikan. Namun jika berlaku kelewatan dan pihak kementerian akan memberikan tempoh lanjutan, dan tetapi sekiranya, ya, dalam tempoh lanjutan juga tidak dapat pihak kontraktor tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan, ya, masalah-masalah yang berbangkit, kita selalunya akan mengambil tindakan untuk memuktamadkan, ya, satu-satu kontrak dan menjurus kepada permasalahan yang berlaku di Hospital Shah Alam, ya. Beberapa surat amaran telah diberikan
Dan walaupun dengan pelbagai nasihat dan amaran telah diberikan kepada pihak kontraktor, kita melihat tidak ada kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak kontraktor untuk meneruskan projek tersebut. Oleh daripada itulah pada 10 hari bulan Oktober 2011, kontrak untuk tender semula untuk pelantikan kontraktor penyiap telah dilakukan oleh pihak JKR, dan jumlah asal kontrak adalah sebanyak 410 juta, mengambil kira beberapa perkara termasuklah beberapa spesifikasi yang perlu ditambah disebabkan oleh faktor-faktor seperti kos baru yang diperlukan, termasuklah untuk pembayaran performance bond, insurance, design dan documentation dengan izin, rectification works dengan izin, kenaikan, mengambil kira juga isu kenaikan harga medical dan juga non-medical equipment yang berlaku, dan tambahan skop baru yang diberikan oleh pihak KKM yang berhormat. Oleh daripada itulah terdapat peningkatan, dan sekiranya kita melihat kepada projek yang ditender semula 410 juta ditambah dengan 140 juta yang telah dibayar kepada kontraktor asal, itu jumlahnya menjadikan jumlah secara total 550 juta untuk kos ini. Untuk kontrak yang kedua, saya ingin menekankan sekali lagi, bukannya 550 juta tetapi 410 juta. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua.